مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, lagi-lagi kita kena syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung pembahasan selepas wuduk, iaitu babu al-istinja. Tahu istinja? Istinja ini adalah membersihkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja ini adalah istinja ataupun membersihkan diri. Wajibun adalah wajib. Bila istinja ini wajib? Selepas buang air kecil minal bauli wal ghaiti, ataupun buang air besar. Jadi setiap kali kita buang air kecil ataupun buang air besar, maka kita kena ingat wajib untuk bersuci. Tak boleh pergi macam tu saja. Inilah perbezaan antara manusia dan haiwan. Kalau manusia, orang yang Allah beri akal kepada dia, berbeza dengan haiwan yang tidak Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan akal. Berbeza dia dekat situ je antara manusia dan haiwan. Maka apabila manusia ini dia tidak menggunakan akalnya dengan betul, maka dia akan menjadi ulaika kal an'ami bal hum adall. Dia boleh jadi lebih teruk daripada haiwan. Maka kita gunakanlah akal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan betul, dengan sungguh-sungguh, paling kurang untuk membezakan antara kita dan antara haiwan itu. Sebab sebahagian ulama mengatakan manusia ni adalah al-hayawanun natiq. Apakah al-hayawanun natiq? Al-hayawanun natiq ini adalah haiwan yang dapat berfikir. Maksud dia memang beza sikit saja manusia dan haiwan ini, hanya satu akal. Jadi dengan sebab akal itulah kita boleh jadi lebih mulia daripada malaikat. Dengan kita menggunakan akal kita menundukkan hawa nafsu, maka kita boleh jadi lebih mulia daripada para malaikat. Tetapi orang yang Allah berikan akal, dia tidak menggunakan akal dia dengan betul, dia boleh jadi hina daripada haiwan. Bahkan dia buat perkara yang serupa dengan haiwan. Haiwan di antara perkara yang dia buat, dia tak ada malu antara laki-laki perempuan, dia tak ada malu. Sama. Bagi lembu pergi makan, sama-sama jantan betina. Nampak? Itu di antara perbezaan. Maka apabila seseorang itu dia telah melakukan buang air kecil ataupun buang air besar, maka wajib untuk dia bersuci. Wal afdalu, yang pertama, yang paling utama adalah bersuci dengan bil ahjari, dengan menggunakan beberapa batu. Ini yang pertama, beberapa batu. Summa yattabi'uha bil ma'i, kemudian dia meneruskan dengan air. Maka yang paling utama bukan air. Yang paling utama istinja tu menggunakan batu, kemudian baru menggunakan air. Tapi kita kena tahu batu yang macam mana. Jangan ambil batu cincin.
Batu cincin dia tak serap air. Batu yang boleh menyerap air. Macam batu kerikil. Batu kerikil. Paling minimal, paling tak kena ada 3 biji batu. Kalau tak ada tak ada air, macam dia nak istinjak pakai batu, batu yang kena ada 3 permukaan. Okey. Dia pakai batu kemudian dengan air. Tapi boleh juga bersuci dengan air sahaja atau 3 batu sahaja. Boleh. Nak batu saja 3, air saja, tetapi yang utama adalah batu kemudian air. Apabila orang yang memakai salah satu daripada 2 cara itu, maka air lebih utama. Nak pakai batu ke, nak pakai air? Air lebih utama. Tetapi kalau ada dua-dua, batu ke air, maka lebih utama pakai batu dulu, kemudian air. Faham? Ada orang, dekat sini ada orang pernah istinjak pakai batu. Berganti batu tu banyak. Tisu. Sama je, dia menyerap. Faham? Maksud dia batu tu perkara yang menyerap air. Memang paling utama batu, tapi zaman sekarang lebih banyak lagi perkara yang dapat dikiaskan dengan si batu tadi. Contoh sekarang macam orang pakai tisu. Jangan kata Cina tak basuh. Pakai tisu. Pakai tisu kemudian pakai air. Itu lebih utama daripada menggunakan tisu itu sahaja ataupun menggunakan air itu saja. Kalau ada tisu kat dalam toilet tu, boleh pakai tisu dulu baru pakai air. Itu lebih utama daripada pakai air saja ataupun pakai tisu saja. Semua perkara yang boleh menyerap air, selagi benda tu adalah benda ghairul muhtaram, kena tahu ghairul muhtaram, jangan asal sebat dia. Benda-benda yang boleh serap air boleh buat istinjak. Termasuk perkara yang haram untuk muhtaram yang tidak boleh, iaitu dalam kitab ni disebutkan roti. Istinjak pakai roti. Mentang-mentang roti tu dia tokai gardenia. Istinjak pakai roti. Tak boleh. Walaupun dia menyerap air. Walaupun dia dapat beli roti 1 lori dan taman BKP. Okey, faham? Dan perkara-perkara yang mana di situ muhtaram lah. Contoh, kertas yang ada tulisan ayat Al-Quran ataupun macam-macam. Ada perkara yang patut muhtaram. Tahu muhtaram, perkara yang perlu dimuliakan. Kalau baru muhtaram, tak apalah, macam batu ataupun tisu gulung, tu boleh kita gunakan untuk istinja. Tetapi kalau muhtaram, perkara yang perlu kita hormati, maka tak boleh. Ini kemudian adab di dalam istinja, adab dalam membuang air kecil ataupun membuang air besar. Maka orang yang mana tadi? Wal istidbarha fi sahra. Kalau membuang air besar, mau membuang air, maka hendaknya tidak menghadap kepada arah kiblat dan tidak membelakangkannya. Faham? Tapi dia ada dalam kurungan. Tidak menghadap ke arah kiblat ataupun tidak membelakangkan arah kiblat dalam kurungan pada tempat terbuka. Pada tempat terbuka, maka tidak boleh untuk mengqadai hajat di 2 tempat yang seperti itu. Tengok kiblat ataupun belakang kiblat di tempat terbuka. Faham tempat terbuka? Tempat terbuka ni selain dalam toilet lah. Contoh dia, kalau kat sini fi sahra. Fi sahra ni yakni air di padang pasir. Mungkin siapa-siapa yang pernah pergi Jordan ataupun pergi
negara-negara yang ada padang pasir. Dia naik unta contoh, dia naik unta, dia nak qada hajat, dia nak buang air kecil atau buang air besar. So, jangan tengok ke arah kiblat, jangan membelakangkan arah kiblat. Ini di antara adab ketika qada hajat. Dan ada juga perkara-perkara yang perlu dihindari ketika seseorang ini mengqada hajat, iaitu hendaknya membuang air kecil ataupun air besar tidak dilakukan di dalam air yang diam. Air yang diam, faham? Air yang diam. Dalam kolam, jangan buang air kat situ. Kalau air bergerak, tak apa. Dalam sungai ataupun di pantai. Kemudian juga hindarkan daripada untuk buang air di bawah pokok yang berbuah. Ataupun pokok yang berbuah kat sini. Tahta syajaratis musammarah. Tahta syajaratis musammarah ni maknanya pokok yang ada buah, jangan buang air kat situ. Sebab apa? Ada yang tahu tak? Mi, sebab apa Mi tak boleh Mi? Contoh kenapa tak boleh? Orang pokok ada buah, so orang akan pergi nak ambil buah tu. Bila nak ambil buah, sap dia terpijak. Dia terpijak Nazmi punya tu. Sebab dia tak tahu tadi. Dia buang air kat situ. Sebab dia tak tahu dia buang air kat situ. So Anik pergi nak ambil buah, so dia terpijak. Di antara, sebab apa tak boleh di bawah pokok yang berbuah. Kalau tak berbuah, dia tak ada kat sini. Sebab pokok. Kemudian fitoriki, dan juga di jalan. Di jalan pun jangan. Sebab orang lalu. Nak buang air besar, jangan tengah-tengah jalan. Kemudian di tempat yang bernaung. Contoh di tempat yang bernaung macam pokok yang rimbun. Kemudian wasaqib. Wazil wasaqib. Sakib ni adalah lubang. Dan juga hindarkan untuk membuang hajat di dalam lubang. Bukan lubang toilet. Lubang ni cerita yang bukan dalam toilet. Mungkin you all ada pergi camping. Pergi camping, korek lubang. Okey lah. Daripada tengok dah ada lubang, maksud dia dalam lubang ni lubang yang original ada. Bukan kita yang usahakan. Kalau lubang kita usahakan, kita tahu isi dia. Memang isi dia untuk letak kita punya sisa makanan. Tetapi kalau yang lubang yang ada, duduk song ular datang. Sampai akhirat. Okey, maka hati-hati. Kemudian wala yatakallamu ala raqid. Ini penting. Wala yatakallamu ala raqid. Kalau masa buang air kecil, hindarkan daripada berkata-kata. Takallam, bercakap-cakap. Maybe budak asrama dia banyak pengalaman. Tandas panjang, bukan berkata-kata, dia berkaraoke. Panjang. Siapa yang pernah duduk asrama memang dia tahu tu memang adatnya orang kalau dah duduk kat tandas. Maka jangan. Faham? Kemudian tidak menghadap kepada matahari dan bulan dan tidak membelakangkan kedua-duanya. Ini di antara adab-adab ketika beristinja. Kita tengok kesimpulan yang kita belajar pada hari ini dalam bab istinja. Kita tengok ulama-ulama terdahulu, mereka ini terlalu sayang dan terlalu risau kepada orang-orang yang selepas mereka. Maka mereka menciptakan,
bukan menciptakan, mereka menulis satu karya untuk supaya apa? Supaya kita yang tak tahu ni jadi tahu. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan bercakap di pidato ataupun kita mengajak orang. Di antara contoh dakwah iaitu dengan karya. Maka penting tak kalau tulis? Tulis tu penting. Contoh kalau awak tak tulis hari ni, esok dah lupa. Tu lemahnya manusia. Maka kita tengok hikmah. Sehinggakan dalam bab istinja sekalipun, dirungkaikan begitu banyak. Ni simple ni, kitab paling simple saya bacakan. Sebab apa? Nabi SAW pernah suatu hari beliau ini melalui sebuah kubur. Maka beliau mengatakan orang di dalam ini sedang disiksa. Kemudian para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Apakah sebab dia disiksa di dalam kubur? Maka Nabi SAW mengatakan kerana dia tidak memperhatikan istinja dia. Faham? Di antara azab kubur ni, yang di antara yang awal datang kepada manusia ni, selain daripada banyak kemaksiatan yang dibuat, adalah perkara yang penting Allah tanya adalah bab istinja. Jangan sampai kita meremehkan perkara istinja. Sebab perkara istinja ni dia akan banyak sangkut dia. Dia akan sangkut kepada solat, dia akan sangkut kepada macam-macam hal ibadah yang lain. Sebab kalau daripada awal istinja kita tak lulus, maka tak luluslah solat. Contoh, tak ada perhatian yang berat terhadap pakaian yang suci. Dia pergi wuduk, dia pergi istinja, tak kisah kat situ ada najis ke, tak ke. Dan pakaian itu juga yang digunakan untuk solat. Maka sah ke solat dia? Maka penting ke tak penting kita perhatikan istinja ini. Maka lepas daripada ni, berhati-hatilah ketika nak beristinja. Jangan sampai kita meremehkan istinja, sebab dengan istinja ini akan memberi kesan yang banyak kepada amal-amal kita yang lain. Di antaranya, salah satu pesan guru saya, ketika kamu beristinja, kamu usahakan untuk tidak melihat kemaluan kamu. Seandainya kamu melihat kemaluan kamu, kamu akan diuji dengan zina. Faham? Jadi maksudnya diuji, bukan kamu akan lakukan zina, bukan. Maksud dia diuji dengan zina ni, kita diuji, kita lepas ke tak lepas. Kalau tak lepas, hanyutlah. Di antara sebabnya apa? Selalu melihat kemaluan di dalam toilet. Maka hindari. Itu di antara asbab-asbab kenapa seseorang tu dia boleh terjerumus dengan perzinaan. Itu adalah ketika dia tidak menjaga pandangan dia. Berbalik kepada pembahasan minggu lepas mengenai tunduk wadul basar, tundukkan pandangan ni bukan macam ni. Bukan jalan kena tunduk, bukan. Wadul basar ini adalah menunduk pandangan daripada melihat perkara yang Allah tidak redha. Bukan semestinya kita kena tunduk, jalan tunduk, bukan. Itu secara zahiriyah. Secara maknawiyah adalah kita tak tengok apa yang Allah tak bagi kita tengok. Mata ni Allah punya, Allah bagi kita, pinjamkan kat kita. Kenapa kita gunakan mata kita kepada perkara yang Tuhan dia tak bagi kita tengok? Faham? Maka ingat, jangan selalu tengok kadang-kadang dalam toilet. Nanti Allah uji, tak lepas, na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Ada yang nak tanya? Tak ada. Siapa nak baca doa ni? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali mughtahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ifir lana ma madaya wa
Karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.